Brunei Darussalam telah pun memenangi pingat emas yang pertama mereka semalam. Pingat emas yang pertama untuk Brunei Darussalam. Dan inilah pula kedudukan pecahan pingat-pingat yang dimiliki oleh Malaysia dengan memanah 2-2-1. Gimnastik telah pun tutup gelanggang untuk artistik, kita meraih 2-2-4. Kemudian olahraga juga menutup gelanggang 7-3-9. Badminton hari ini ada dua wakil kita di peringkat separuh akhir, iaitu bagi acara perseorangan wanita Julia Wong dan juga bagi bergu lelaki terpaksa berdepan dengan bergu handalan Indonesia Marquez Kido dan Hendrawan. Snooker berterusan dan kita sukar rasanya untuk mendapat pingat di situ. Bowling masih mempunyai peluang untuk menambah koleksi pingat. Hari ini acara Masters untuk lelaki dan wanita. Sekurang-kurangnya satu boleh dimiliki. Bagi lomba basikal, hari ini acara lebuh raya. Jadi kita merasakan agak sukar, tetapi apapun usaha dilakukan oleh peserta-peserta kita. Dan acara terjun semalam hanya satu pingat perak dan hari ini kemungkinan kita boleh memiliki kedua-dua pingat emas dari gelanggang terjun lelaki dan wanita. Equestrian ada 4, kesemuanya 4 acara yang dipertandingkan hingga setakat ini menjadi milik Malaysia. Ada 2 lagi acara yang akan berterusan. Dan kemudian lawan pedang telah pun menutup gelanggang, bola baling begitu juga judo. Nampaknya harapan kita kurang sedikit. Apapun ada aksi untuk judoka kita hari ini. Tetapi karate do dijangka akan memberikan 2 atau 3 lagi pingat emas untuk negara. Ini bermakna menambah lagi koleksi dari 4 dan akan mencipta pencapaian terbaik. Bukan terbaik, tapi pencapaian lebih baik jika dibandingkan dengan apa yang kita dapat di Manila dulu dengan 4 pingat emas. Pencak silat agak mengecewakan, harapan 3 pingat emas, tetapi setelah menutup gelanggang silat, hanya 1 perak dan 6 pingat gangsa. Petong tidak begitu tinggi, menembak telah pun tutup gelanggang, kita menang 2 walaupun sasaran 4. Sementara squash pula menutup gelanggang, hanya 1 acara dipertandingkan. Dominasi Malaysia ternyata begitu kental, tidak dapat dihalang. Renang telah tutup gelanggang 7, lebih baik dari 4 sebelum ini. Tetapi kalau mengikut kepada salur galur dari awal, ternyata renang biasanya memberikan begitu banyak pingat untuk kita. Pimpong kita ada 1 perak, 2 pingat gangsa. Taekwondo ada lagi harapan untuk menambah 1 emas hari ini. Kita nantikanlah. Kemudian tenis kurang mempunyai harapan untuk emas. Triathlon menutup gelanggang dengan Kim Liap terus menguasai acara ini. Angkat berat juga nampaknya mengecewakan semalam bila Cik Asrul gagal dalam angkatan terakhir yang dibatalkan. Wushu telah tutup gelanggang dengan 2, lebih baik jika dibandingkan Manila tanpa pingat emas. Bowling padang 4 walaupun sasaran komplit 6, tetapi dapat 4 itu adalah satu pencapaian. Dan kapal layar belum lagi beraksi di peringkat akhir. Malaysia mempunyai ruang dan peluang untuk memenangi 2 pingat emas. Dan inilah acara-acara yang berlangsung hari ini antaranya, iaitu bagi acara papan ajal untuk lelaki dan wanita terjun, kita berpeluang memenangi kedua-dua pingat emas dari acara ini kerana dikatakan kita berada di standard yang berbeza dengan penerjun-penerjun lain. Kemudian diikuti bowling, step ladder, lelaki dan wanita, kita mempunyai peluang untuk menang 1 dari 2 untuk terbang tarung untuk penentuan. Bukan bola sepak untuk futsal, kita akan bertanding di peringkat akhir. Hoki di mana kita dijangka akan memenangi pingat emas dan bagi acara wanita dan 1 pingat emas. Judo tidak merupakan satu acara yang biasanya kita boleh mengungguli. Tapi apapun diharapkan ada peningkatan dari judoka kita. Karate do pula semalam memberikan 4 pingat emas, menyamai pencapaian ketika di Manila 2 tahun lalu dengan 4 emas. Dan hari ini saya menjangkakan kita boleh memiliki 2 lagi pingat emas setidak-tidaknya untuk memberikan wajah yang kembali ceria kepada acara karate do yang pernah kita monopoli dengan begitu ketara ketika di Kuala Lumpur. Muay Thai yang menawarkan banyak pingat tetapi kita tidak mengambil pakaian. Petang nampaknya kita mempunyai harapan yang tipis bagi acara itu. Begitulah acara-acara yang akan berlangsung hari ini dengan jumlah keseluruhan lebih 60 pingat emas menjadi sasaran. Sementara itu Malaysia dijangka akan mencapai dalam
10 pingat emas hari ini. Mudah-mudahan kita harapkan. Wajah-wajah emas Malaysia dengan 64 pingat emas yang telah kita miliki. Apakah kita berlandasan ataupun dilandasan untuk mencipta kejayaan yang lebih jika dibandingkan dengan pencapaian 44 maksud saya pingat emas yang telah kita miliki. Sasaran sebenarnya 64 pingat emas untuk mengatasi 61 yang kita miliki ketika di Manila. Untuk menjadikan Sukan Asia Tenggara kali ini sebagai outing ataupun berada di luar tanah air sendiri yang terbaik pencapaiannya. Tetapi ini terpulang kepada para atlet untuk membuktikan kemampuan mereka di peringkat rantau Asia Tenggara. Kerana kita berharap satu hari nanti kita akan melebarkan pula sayap ke tempat yang lebih tinggi, Sukan Asia, Sukan Olimpik. Dan untuk itu, bukan hanya berpandukan kepada kudrat, tetapi sains sukan amat penting. Negara-negara maju dalam sukan telah membuktikan dengan sains sukan boleh berkembang, boleh dijadikan satu landasan untuk membentuk prestasi yang cukup tinggi. Hari ini saya mengundang Dato' Dr. Ramlan Aziz, Ketua Pengarah Institut Sukan Negara untuk bersama kita pagi ini. Tetapi sebelum itu, bagaimana kita menoleh seketika hari semalam di mana kita berjaya meraih begitu banyak pingat emas yang dipertandingkan. 13 emas, 7 perak dan 20 gangsa. Jadi kita tinjau dulu semalam dengan emas-emas yang menjadi kebanggaan kita. Saksikan. Inilah acara individual kata, karate. Iaitu Lim Lili dari negara kita menangis pingat emas dalam acara ini. Lim Lili menunjukkan persembahan yang baik untuk menewaskan peserta dari Vietnam iaitu Nguyen Hao Ngan. Pingat emas Lim Lili, pingat perak Nguyen Hao Ngan dari Vietnam dan pingat gangsa dimenangi oleh peserta Singapura, Barli Eng dan juga dari Indonesia In Hasana. Dan ini pula acara individu kata lelaki yang melibatkan Ku Jing Kiat dari negara kita. Ku Jing Kiat berhadapan dengan peserta dari Filipina iaitu Nel Esperanto. Persembahannya begitu mantap untuk menewaskan peserta dari Filipina. Empat orang juri di setiap penjuru merhatikan persembahan dari Ku Jing Kiat untuk acara kata individu lelaki. Pingat emas untuk Ku Jing Kiat Malaysia, pingat perak Neil Espanosa dari Filipina, pingat gangsa dari Thailand, Sumpasit dan ketiga Indonesia Dennis Ibrahim. Dan ini pula acara Komite 55 kg bagi lelaki antara Bhubaneswaran menentang peserta dari Vietnam iaitu Pham Quy Long dari Vietnam. Dalam pertarungan ini Bhubaneswaran telah pun berjaya menunjukkan persembahan yang baik dengan menewaskan peserta Vietnam itu 6-2.
pada peringkat awal ketinggalan 2-0, namun berjaya mengembalikan keyakinan untuk menewaskan peserta Vietnam. Ketangkasan dan keyakinan peserta negara ini membawanya menangi pingat emas dalam acara ini. Perhatikan bagaimana riak wajah anak muda ini. 6-2 yang dipungut dalam acara ini untuk menangi acara ini. Pingat emas untuk Phubaneswaran dari negara kita Malaysia, pingat perak untuk Vietnam Pang Holong, pingat gangsa Bambang Maulidin dan juga Ramon Hector dari Indonesia dan Filipina. Dan ini pula adalah acara lelaki 60 kg, 60 hingga 65 kg, melibatkan peserta negara kita iaitu Lim Yuk Wai menentang peserta dari Indonesia iaitu Doni Darmawan. Dari awal peserta negara ini mendahului, namun persaingan sengit antara kedua peserta ini membuatkan mereka sukar untuk mengut mata. Kedudukan terikat 2-2 memaksa Lim Yuk Wai mencari ruang ataupun peluang untuk mencari kemenangan dalam acara ini. Berjaya dan bijak peserta ini untuk mengut mata untuk menewaskan peserta dari Vietnam dengan 3-2. Lim Yuk Wai dari Malaysia pingat emas, Doni Darmawan Indonesia pingat perak, Vo Nam Tuan dari Vietnam pingat gangsa dan juga Ronaldo Gelman dari Filipina. เกิน 53 กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศขอเชิญนักกีฬาเข้าสู่สนาม Kedai hanya mampu memiliki 4 daripada 6. Bagi acara bergu ataupun pair untuk lelaki dan wanita, sementara acara triple untuk lelaki dan wanita menjadi milik Malaysia. Bagi acara woman pairs, Azlina Arshad dan Emma Feryana Saroji berjaya menewaskan gandingan ataupun Filipina dengan yang diwakili Nancy Brascaccio dan Sonia Bruce. Sementara pingat gangsa acara ini dimiliki oleh Thailand menerusi atlet mereka Arpa Ponghayut dan Tongkuan Burawut. Satu kawalan yang cukup baik dilakukan oleh Malaysia untuk memiliki pingat emas bagi acara ini dalam peringkat akhir ketika bertemu dengan Filipina. Setelah menguasai di peringkat kumpulan, Malaysia berjaya memenangi kesemua perlawanan peringkat kumpulan, menewaskan Filipina 20-12 dengan Thailand 18-14 dan dengan Brunei 16-13. Sememangnya acara bowling padang adalah merupakan acara yang dikembangkan oleh Malaysia di peringkat rantau Asia Tenggara ini, dan kita mula mengenali acara ini untuk menganjurkan Sukan Commonwealth pada tahun 1998 lalu. Bagi acara lelaki untuk acara ini, bagi fair telah pun berjaya dimiliki oleh Azim Azami Mat Arifin dan Muhammad Amir Muhammad Yusof. Untuk acara triples pula, bagi lelaki kejayaan menjadi milik Fairuz Izwan Abdul Moin, Muhammad Azwan Suhaimi dan Zulhelmi Rizwan. Sementara untuk wanita pula, Maisara Aminuddin, Nur Fardrah Noor serta Nur Syimah Ismail.
Jadi kegembiraan untuk skuad Patong. Asbab kata saya skuad Lone Bull. Kerana corak permainan ini tidak banyak bezanya dengan Patong. Satu Kejayan memiliki 4 pingat emas, 1 perak dan 1 gangsa. Adalah membuktikan kehebatan kita dalam acara ini. Tetapi sudah ada tanda-tanda negara-negara lain di rantau Asia Tenggara juga mula meminati acara ini dan mula mengambil alih tempat seperti bagi acara singles di mana Malaysia hanya memenangi pingat gangsa sementara bagi acara single wanitanya pula hanya memiliki pingat perak. Jadi dari acara Lone Bulls, Malaysia memiliki 4 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Inilah acara taekwondo di mana acara ini menyumbangkan 1 pingat emas menerusi Chi Chiu Chen. Taekwondo wanita di bawah 72 kg. Bertemu dengan peserta Vietnam iaitu Bui Tu Hen dari Vietnam ini. Sebelum ini peserta negara kita bertemu dengan peserta Filipina iaitu Krokas Mia. Sementara peserta ini layak ke peringkat akhir menewaskan peserta tersebut dan bertemu dengan peserta dari Vietnam. Inilah pendukung-pendukung Malaysia. Vietnam memakai bengkung warna merah. Kombinasi peserta Malaysia ini berjaya untuk memenangi pingat emas. Pingat emas untuk Chi Chiu Chan dari Malaysia, pingat perak Vietnam dan pingat gangsa peserta dari Filipina. Ini acara equestrian yang memang penyumbang emas yang banyak dalam sukan si kali ini. Dalam acara jumping individu, Kamil Ambak sekali lagi menunjukkan prestasi yang cemerlang dengan kudanya Parvina memenangi pingat emas dalam acara ini. Persembahan dari peserta dari Thailand dengan kuda Karajoy iaitu Pon Siri Bonjiwong. Sementara pingat perak acara ini dimenangi oleh Filipina iaitu Diego Lorenzo dengan kuda Discovery. Dan ini Kamil Ambak, jago dalam acara berkuda equestrian dengan persembahan yang begitu mantap bersama dengan kuda Farwina memenangi pingat emas dalam acara ini. Itulah kecemerlangan Kamil Ambak menghasilkan pingat emas yang keempat bagi dirinya dalam acara sukan berkuda ini. Emas Kamil Ambak, kedua peserta dari Filipina dan ketiga Thailand.
Dari lapang sasa memanah, Malaysia menambah 1 emas dan 1 perak pada hari semalam. Acara yang kita saksikan recurve untuk berpasukan lelaki ternyata menjadi milik Malaysia apabila Cheng Sushian, Marbawi Sulaiman dan Muhammad Kalmizan Wan Abdullah berjaya memiliki pingat emas acara ini. Mereka ternyata unggul untuk menewaskan Indonesia sebagai pemenang pingat perak dan Filipina sebagai pemenang pingat gangsa. Satu kejayaan yang membanggakan, terutamanya pemanah-pemanah kita, ada antaranya yang telah menempah tempat kesukan Olimpik. Jadi inilah pingat emas yang kedua dan kemudian disusuli bagi acara wanita apabila peserta negara Erzahani, Abu Samah, Ambarasi dan Nur Azira Taib gagal untuk menyekat Indonesia yang sememangnya mempunyai tradisi handal dalam acara memanah ini untuk memenangi pingat emas. Malaysia tewas kepada Indonesia dalam pertembungan akhir ini dengan Indonesia memiliki 204 mata sementara Malaysia 158, sementara penentuan pingat gangsa pula Thailand menewaskan Vietnam dengan perbezaan 1 mata. Jadi pertemuan yang menarik untuk Malaysia dan Indonesia, negara yang sememangnya sudah tidak asing lagi untuk acara memanah. Secara keseluruhan setakat ini, Malaysia berjaya memenangi 2 pingat emas dari gelanggang memanah selain daripada lelaki recurve berpasukan, juga kemenangan Cheng Sushian. Sememangnya memanah acara yang memerlukan konsentrasi di tahap tertinggi. Agak malang bagi trio negara wanita tidak mampu untuk mengatasi Indonesia yang mempunyai tradisi yang cukup cemerlang dalam acara memanah. Malah mereka adalah merupakan pemanah-pemanah mereka adalah merupakan pemanah-pemanah yang telah pun berjaya melayakkan diri ke Sukan Olimpik. Jadi untuk wanita, recurve berpasukan, Indonesia pingat emas, Malaysia perak, pingat gangsa menjadi milik tuan rumah, iaitu Thailand. Dari lapang sasa memanah, Malaysia telah pun berjaya memenangi 2 pingat emas. Satu pencapaian yang boleh dibanggakan, terutama bagi para atlet yang akan terus bergerak ke Sukan Olimpik selepas ini setelah berjaya menempatkan diri bagi acara memanah ini. Pingat perak dari pasukan wanita, pingat emas menjadi milik Thailand. และลำดับที่ 3 เหรียญทองแดงได้แก่นักกีฬาจากประเทศไทย Sementara itu di trek lomba basikal, Malaysia membuat 2 pingat emas. Dalam acara kejar mengajar berpasukan, Malaysia membuat pingat emas. Menerusi gandingan Amir Mustafa Rosli, Muhammad Jasmin Roslan, Muhammad Ahmad Akmal Amirul dan Muhammad Hanif Saleh. Dia menewaskan peserta dari Thailand. Dan satu lagi menerusi individu sprint lelaki, menerusi Eng Ong Lam ataupun Josia Eng yang menangi pingat emas dalam acara ini 11.493 dan perak Muhammad Azul Azmi Awang. Oke, saudara, begitulah pencapaian kita pada hari semalam di mana kita berjaya memiliki 13 pingat emas, 7 pingat perak dan 20 pingat gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan
Hingga hari semalam, Malaysia berduduki tempat yang ketiga, mengangkat diri atau melompat dari tempat yang kelima, mengatasi Singapura yang diturunkan pula oleh Indonesia di tempat yang kelima dan Indonesia tempat yang keempat. Jumlah pingat yang kita miliki hingga semalam 44, 37 dan 72. 44 pingat emas bermakna masih 20 kalau ingin mencapai matlamat 64 pingat emas, mengatasi 3 pingat emas daripada pencapaian ketiga di Manila. Outing yang terbaik untuk kita dalam sejarah sukan C. Itulah yang mau diatasi. Pingat-pingat emas malam dimiliki dalam acara memanah, rekaf berpasukan lelaki, acara berbasikal. 2 pingat emas kita miliki Jose Ang untuk individu sprint dan pursuit atau kejar-mengejar berpasukan lelaki. Equestrian terus memberikan pingat yang keempat menerusi atlet-atlet kita yang berada di selatan Thailand, di Pattaya. Kamil Ambak semalam memenangi acara individu jumping. Dan kemudian karate 4 pingat emas ketika membuka tirai dengan Lim Lili, individu kata wanita, Kujin Kiat, individu kata lelaki, Lim Yok Wai, komite untuk 65 kg dan R. Puneswaran dalam acara komite 55 kg. Lawn bowls kita menang pairs untuk lelaki dan wanita dan triples untuk lelaki dan wanita, sementara taekwondo kita berjaya memenangi menerusi Chi Chu Chan bagi bawah 72 kg. Pencapaian 13 pingat emas semalam yang terbaik kalau diukur kepada harian. Tetapi yang menarik, graf yang ditunjukkan sejak hari Ahad yang lalu memperlihatkan Malaysia bermula dengan 8, setelah sebelum itu hanya 2 atau 1 pingat emas. Kemudian pada hari Isnin 9, diikuti hari Selasa 7 dan kemudian semalam 13. Kita mengharapkan hari ini boleh menambah 10 lagi pingat emas. Tetapi ianya adalah terpulang bagaimanakah prestasi atlet di Kelangkang. Bila menyebut prestasi atlet, ianya sekarang ini banyak bergantung kepada sains sukan. Kerana sains sukan telah membuktikan atlet dapat dipertingkatkan. Lihat saja negara yang begitu maju dengan sains sukan seperti Jerman umpamanya dan Australia telah membuktikan sains sukan adalah wadah, adalah elemen yang cukup penting dalam pembentukan prestasi para atlet. Jadi kami mengundang ke studio Datuk Dr. Ramlan Aziz, Ketua Pengarah Institut Sukan Negara atau ISN. Selamat datang diucapkan kepada Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Datuk, saya Datuk melihat sains sukan peranannya dalam sukan moden sekarang ini. Pada pendapat saya, sains sukan ini adalah satu elemen yang bukan saja perlu, tapi sekarang menjadi seperti darah daging. Sesuatu sukan yang serius untuk membuat persediaan ke arah sesuatu kejohanan. Dan tidak boleh dipisahkan daripada aktiviti-aktiviti latihan dan juga kejurulatihan yang digunakan di dalam persediaan ke arah sesuatu sukan yang penting seperti Olimpik, sukan Asia dan sukan Commonwealth. Negara maju, Amerika, Jerman, ini cukup penting. Ini kita bukan satu perkara yang macam kita tukuk tambah tak. Ini satu elemen essential ataupun menjadi satu elemen trust dalam persediaan mana-mana atlet pun. Dan pokok pangkalnya yang menjadi tumpuan di dalam pendekatan aplikasi sains sukan bergantung pertamanya ke atas kesediaan atlet itu bukan saja untuk menerima perkhidmatan tetapi juga untuk menghayati. Ini yang penting. Menghayati kerana kita hanya menyokong. Dan kita tak boleh mendapatkan suatu outcome ataupun suatu hasil yang lebih daripada apa yang diinginkan oleh atlet itu tersebut, atlet itu sendiri. Dan pada masa yang sama kita juga bergantung kepada kecemerlangan jurulatih. Sebab jurulatih perlu memberi kita panduan apakah dia punya sasaran pertamanya, apakah kelemahan. Sebelum kelemahan kita mesti tahu apakah dia punya strengths ataupun kekuatannya dulu. Sebab prinsip persediaan seseorang atlet adalah we play to our strengths, we train our weaknesses secara maksimum. Jadi dari hari ke hari
kita ada program kita, dan keseluruhannya kita kena faham sepanjang tahun apakah persediaan, apakah perancangan yang dibuat oleh jurulatih. Jikalau jurulatih pincang sedikit dan kurang memberi tumpuan kepada elemen-elemen yang penting, input yang penting, jadi itu menjadi kata faktor yang mengekang ataupun menghadkan kita punya effectiveness ataupun apa yang hasil yang kita dapat mungkin tidak secara optimal. Ya. Ya. Tapi Sansukan ini boleh katakan kalau nak kata baru tidak juga di negara kita. Tidak. Tetapi penglebarannya di peringkat akar umbi nampaknya masih bila orang kata biang menang tu tera dia ni. Tak tahu bagaimana untuk mewujudkan seorang jago. Sansukan. Bagaimana agak cabaran ini sebagai ketua pengarah ASN sendiri? Ini kita mula membuat satu sistem ataupun membangunkan satu sistem delivery ataupun memberi perkhidmatan kepada jurulatih dan atlet sejak tahun 1999 semasa selepas Sukan Commonwealth, di mana Sukan Commonwealth menjadi titik mula di mana kita memberi perkhidmatan secara khusus atau dedicated. Tetapi pada masa itu kita mengalami banyak had dan kekangan dari segi tenaga manusia kita, sumber tenaga manusia dan juga sumber kewangan. Tetapi mendapat sokongan tahun demi tahun sehingga kita akhirnya dapat memberi suatu hasil yang amat cemerlang, saya rasa, pada Sukan SEA 2001 di tempat kita sendiri. Di mana kita, sebab kita di tempat sendiri, kita dapat memberi perkhidmatan yang maksimum. Semua yang memberi perkhidmatan di Malaysia tak perlu pergi ke mana-mana. Walhal kalau kita memberi perkhidmatan di luar negara, kita semestinya menghadkan bilangan mereka-mereka yang terpaksa ada yang pergi, ada yang tinggal dan sebagainya. Jadi kita harus bijak untuk mengatur langkah siapakah yang dapat. Jadi kita mengambil elemen-elemen yang teras untuk fasa pertandingan di mana atlet memerlukan sokongan dari segi physical preparation, daripada segi pemakanan dan psikologi. Dan juga ada elemen-elemen lain seperti biomechanics ataupun fisiologi yang mungkin memberi secara terhad. Tetapi yang pentingnya, satu lagi yang harus tidak dilupakan adalah pada fasa pertandingan adalah perkhidmatan perubatan dan fisioterapi. Dan disebabkan oleh ramai juga atlet yang apabila dekat pada sesuatu fasa pertandingan akan baru saja sama ada baru saja pulih dari kecederaan ataupun masih ada kecederaan yang harus diuruskan supaya mereka dapat memberi prestasi yang sebaik-baiknya lah. Dan satu perkara bagaimana agaknya Datuk melihat yang dapat diterap untuk Sukan SEA di Korat ini dari segi Sansukan? Saya rasa perkhidmatan sains sukan untuk Sukan SEA, walaupun Sukan SEA itu secara sekali imbas adalah satu pada tahap yang rendah, lebih rendah dari Sukan Asia dan Sukan Olimpik, tetapi amat mencabar disebabkan oleh bilangan atlet yang perlu kita pulihkan, kita bantu dan sebagainya. Lebih-lebih lagi pada edisi Sukan SEA sekarang ni, lebih daripada 800 atlet yang perlu kita awasi. Tetapi bukan semuanya kita dapat awas sebab hanya atlet-atlet yang telah memulakan persediaan mereka secara kesinambungan dari Sukan Asia tahun lepas, Doha, kita dapat memberi perkhidmatan yang sebaik-baiknya. Yang lain ada kadang-kadang sukan yang kita tak pernah lihat ataupun tak pernah encounter. Baru tahun ni kita baru tahu macam dance sport dan sebagainya. Dan ada juga saya rasa atlet dan sukan yang seperti tenggelam timbul. Apabila sampai musim Sukan SEA baru kita nampak dia, baru nampak dia punya seriousness. Itu pasal semalam saya mengambil, I took note saya mengambil secara serius komen daripada Yang Berhormat Datuk Seri Azalina yang mengatakan kita harus mendapatkan satu pendekatan yang baru. Dan saya telah mula memikirkan dan berbincang dengan rakan-rakan saya dan juga rakan saya Ketua Pengarah MSN Datuk Zul. Dan saya rasa kita harus, kalau kita mementingkan Sukan SEA ini sebagai suatu landasan untuk menjana atlet baru, harus kita jangan biarkan hanya 3-6 bulan atau 4 bulan sebelum Sukan SEA untuk kita baru nak melihat bagaimana kita nak membantu. Harus bukan satu saja cycle ataupun dalam 2 tahun tu harus 2 cycle.
Aha. Selepas saja sukan Sukma, Semua ya. sesiapa yang kita kena harus pasti dari sukan Ada Sukma. potensi? Sekarang ni ada gap, betul. Ada gap. Jadi patutnya masa itu kita boleh dapat raih hasil yang lebih baik jika kita memulakan persediaan sejurus selepas Sukma. Jadi yang mana yang nampak tu kita kena maklumlah mereka sebenarnya amat baru dengan anak-anak Sukma kita sememangnya dengan saya suka ni apa benda ni kata. Itu pasal kita yang beberapa menteri ada dia punya vision untuk satellite centers. Pusat satelit ini kita telah bangunkan dan telah bermula di Kuching, Sarawak dan juga di Pulau Pinang. Dan akan kita akan adakan juga di Kota Baru, Johor Bahru, Sekolah Sukan Bandar Penawar dan Alostar, Kuantan dan sebagainya di seluruh pelosok negara. Sebab yang elemen yang penting ini bukan perkhidmatan sains sukan, tetapi macam mana kita nak mendapatkan kerjasama yang sebaik-baiknya dan juga penghayatan daripada para atlet. Dan ini harus bermula daripada akar umbi. Kalau mereka sampai ke pihak elit dah 21 tahun dah kematu, macam mana kita nak dapatkan kerjasama? Mereka tidak, mungkin ada yang tidak percaya juga. Sebab mereka kata saya dah sampai takat ini, apa perlu sains sukan untuk saya ni? Walhal biar memang betul, mungkin dia dah sampai pada tahap itu, tetapi perlu untuk melonjakkan lagi atau ke tahap yang lebih melonjakkan tinggi, dia harus memikir secara meluas. Dan kalau dia memerhatikan atlet-atlet di tahap dunia, kalau seorang saja atlet, kadang-kadang 5-6 orang ataupun 10 orang yang akan mengiringi atlet yang terbabit, oleh sebab mereka mengambil serius dan dapat pengingatannya secara terperinci setiap keperluan atlet pada tahap itu. Tapi saya lihat Australia umpamanya. Ya. Walaupun negaranya bukan ramai dengan penduduk, 18 juta, 19 juta, Betul. tapi berjaya dalam Olimpik, antara yang terkuat. Jerman umpamanya, walaupun kita tidak menyentuh Amerika. Ya. Sains sukan memainkan peranan juga penting dalam peningkatan prestasi sukan. Setakat mana agak tahap kita dari segitu agaknya? Masa saya mulakan kerjaya saya dalam perubatan sukan dan sains sukan, pada mulanya saya fikir kita ketinggalan lebih kurang 15 tahun. Kalau kita bandingkan dengan Australian Institute of Sport, yang bukan saja memberi perkhidmatan sains sukan dan perubatan sukan, tetapi juga menguruskan atlet. Secara dia maknanya it's a complete package. Jadi kita punya pendekatan ni lain sikit. Kita tak menguruskan atlet, tetapi kita bekerjasama rapat dengan OCM dan juga MSN untuk satu tamasya sukan. Dan kita sekarang ni pendekatannya, saya rasa kita harus mengoptimumkan atau maksimumkan pendekatan kita pada seluruh fasa persediaan 4 tahun. Dan bukan hanya menunggu pada saat-saat akhir. Ataupun masa nak pergi baru ambil. Ada kadang-kadang saat-saat terakhir baru nak buat perusahaan perubatan dan sebagainya. Ini menjadi masalah. Jadi kita tapi expectation kita punya public satu hal. Tapi expectation ataupun harapan masyarakat sukan kita sekali imbas mungkin mereka perlu memahami bahawa kita harus membangunkan sains sukan ini dengan serius. Dan pembangunan sains sukan bukan terletak kepada orang sains sukan saja. Ia terletak kepada sokongan kita dapat, sokongan padu daripada yang berhormat menteri, daripada seluruh Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan kita punya partner, Majlis Sukan Negara, OCM dan sebagainya, dan juga persatuan-persatuan sukan kebangsaan. Dan akhirnya yang paling penting, jurulatih dan atlet. We live and die by the athlete and the coach. Kalau kita tidak dapat memenuhi dia punya keperluan ataupun memberi perkhidmatan yang sebaik-baiknya, tentu sekali ini menjadi suatu faktor limiting factor, faktor penentu. Dan yang lain-lain pada saya adalah perkara kedua. Yang penting itu adalah untuk memerlukan perkhidmatan, memberi perkhidmatan sebaik-baiknya. Di sukan Asia Tenggara SEA Games yang sedang berlangsung sekarang, macam mana agaknya peranan yang dimainkan oleh kita terhad dan dikekangkan oleh kita harus menghadkan bilangan. Kita harus juga menjimatkan perbelanjaan, kos dan sebagainya. Tetapi saya amat berterima kasih dengan pihak MSN dan juga OCM yang telah memberi kita peluang yang baik, dan kita ada lebih kurang 35 fizioterapis, para doktor dan juga sains sukan. Separuhnya dengan kontingen, yang separuh lagi di luar.
yang kita duduk di luar yang dapat memberi khidmatan secara pergi ke venue dan memberi bantuan kepada jurulatih dan atlet di venue dan bukan di perkampungan atlet. Ya. Siapa yang kita ambil contohlah saya rasa macam Nosila Khalid Baik. yang tidak dapat hadir dan beberapa lagi atlet seperti Robani dan sebagainya. Bagaimana agaknya nak memulihkan mereka setelah prestasi yang begitu tinggi? Kecederaan adalah suatu orang kata is occupational hazard. Ada risiko kecederaan apabila kita berlatih dengan gigih, dengan intensiti yang amat tinggi dan harus berlaku. Dan dalam kes Nur Asila tu saya rasa kita semua dah tahu apa nama kecederaan yang dialami oleh beliau. Tetapi mungkin yang menjadi masalah bukan pengurusan kecederaan tersebut secara khusus per se, tetapi adalah bagaimana orang-orang lain di dalam suatu komuniti sukan, itu jurulatih, kita punya pengurusan dan mungkin juga atlet-atlet lain. Apakah dia punya pandangan ataupun perception? Kami orang perubatan, we do not work with perception. We work with truth. Yes. In fact, and evidence. Kita melihat dia punya fakta-fakta. Fakta-fakta. Dan pada masa yang sama, kita harus menghormati confidentiality. Itu adalah hak setiap pesakit. Dan saluran maklumat yang kita adakan untuk pegawai-pegawai tertentu memahami dan mengetahui apakah yang dialami oleh seseorang atlet yang tercedera, harus kita jaga dengan baik. Kita tidak, we don't owe anything to the press atau to the media. Sebab tak ada, sebab kita hanya memberi pengetahuan pada pesakit. Pada jurulatih pun kita kena jaga-jaga macam mana kita nak mendapatkan supaya maklumat. tidak tersebar. Tidak. Ini akan menjatuhkan moralnya. Ini adalah medical ethics. Ini cara kita buat. Dan mungkin sekali sebab kita berpegang teguh pada cara profesional, mungkin timbul tanda tanya atau mungkin ada yang mempertikaikan keputusan-keputusan. Tapi akhirnya keputusan itu adalah hak kami sebagai orang perubatan, dan itu sesuatu yang kami terlatih dan mempunyai kepakaran. Dan jikalau ada apa-apa pertikaian dan sebagainya, kalau perlu memahami dengan izin pesakit kita, atlet, tentu sekali kita boleh memberi, tetapi kita terhad sebab akhirnya the benefit of the doubt ataupun you have to respect medical decisions. Macam tu. At the end, kita sebagai pegawai perubatan, amal perubatan kita membuat perkhidmatan ini untuk atlet, and also atlet dengan kita bekerjasama for the nation. Kalau sedaya upaya kita akan cuba pulihkan. Tetapi ada kekangan seperti had masa sebelum sesuatu kejohanan itu. Ataupun kita dah cuba sedaya upaya, ada breakdown apa-apa pada saat-saat akhir. Sebab atlet kadang-kadang dia keinginan itu terlalu tinggi. Untuk yang menjerat diri mereka untuk kembali terlalu cepat kadang-kadang. Tak sabar. Dan saya rasa lebih-lebih lagi kalau dalam konteks yang lebih menyeluruh, kalau kita tengok risiko untuk kecederaan lebih tinggi dan kita tidak ada untung apa-apa akhirnya dari segi pengurusan kecederaan tersebut. Jadi kita harus memberi nasihat sebaik-baiknya untuk atlet rehat seketika dan untuk memulihkan secara baik. Macam Nazmizan tu macam lama sangat. Nazmizan itu sebab ini kadang-kadang masalah seseorang atlet mana-manalah ya. Dia tanggungjawab untuk pemulihan bukan terletak pada doktor ataupun fizioterapis ataupun ASN. Atlet sendiri harus berdisiplin. Sesiapa pun. Dan kalau kita ambil Nur Asila, dia seorang atlet yang amat berdisiplin. Sebab kalau kita tengok rekod kedatangan fizioterapi amat baik. Amat baik sehingga pada satu ketika di mana beliau hendak bertanding untuk all comers sebelum Sukan C, masih ada peluang. Tetapi status dia daripada mula sampailah ke akhir, apabila kita akhirnya wave the white flag, katakan kita dah cuba sedaya upaya, statusnya adalah status atlet yang tercedera. Jadi pada masa itu
tentu sekali tidak ada timbul soal dia menarik diri dan sebagainya. Sebab dia was never fit for competition in the first place. Ya. Itulah dia. Itu yang harus difahamkan. Jadi kita punya harapan untuk seseorang atlet itu, kita harus menghormati keinginan seseorang atlet. Tak boleh kita nak mempertikaikan dia punya agenda dia dan keinginan dia. Sebab dia tidak akan sampai pada satu tahap yang tinggi seperti itu kalau dia tak ada keinginan yang tinggi. Itu dilema kadang-kadang. Ya, dilema besar. Kadang-kadang terjejas pula pemikiran mereka dan sebagainya. Itulah dia. Jadi saya rasa saya amat berterima kasih kerana akhirnya apabila kita telah cuba untuk memberi maklumat secara terhad, tetapi kita mendapat kerjasama yang baik daripada para jurulatih, pengurus pasukan dan juga daripada MSN dan OCM yang akhirnya membantu kita untuk facilitate dan menyenangkan kerja kita dan tugas kita di sini. Okey, Sukan C yang sedang berlangsung sekarang ini, bagaimana Ya. agaknya? Yang bersangkut paut dengan isu sukan negara ini. Kita ada beberapa orang saintis sukan di dalam bidang biomechanics yang saya bagi contoh lah ya. Sebab Ya. ramai. Ya, di dalam, Biomekanik ni apa dulu? biomechanics ni adalah suatu aspek sains sukan yang mengkaji pergerakan, menganalisa pergerakan untuk meningkatkan prestasi dengan dua tujuan. Pertamanya untuk meningkatkan prestasi itu, keduanya untuk Mencari tahap maksimal yang boleh dia pergi. keduanya untuk mencegah kecederaan. Jadi kita ada seorang biomekanis, Cik Rohan di sini, dan tugas dia bermula bukan di sini, bermula dah 2 tahun dia membantu atlet. Mungkin lebih dari itu sebab di Sukan Asia pun beliau telah membantu atlet karate sehingga mereka dapat masuk 4 final kan. Tapi tidak ada rezeki untuk dapat peringkat emas. Semua pihak perak. Kerjanya mudah. Di dalam training dia akan mengambil video. Video ni pula ada time lag. Maknanya apabila katalah selama 1 atau 2 minit mereka berlatih, selepas tu immediately dia boleh tengok video tu sebab ada time lag lebih kurang 2 atau 3 minit. Lepas dia tengok video dan campur waktu rehat, dia akan balik kembali untuk melakukan latihan. Ini adalah amat bernilai sebab seorang atlet apabila dia berlatih ataupun bertanding, dia tidak ada gambaran macam mana dia melakukan pergerakan. Langsung tak ada. Tetapi jikalau menghadap satu bukti video yang menunjukkan bahawa pergerakannya pincang sedikit, sumbang ataupun mungkin tak stabil dan sebagainya. Ini menunjukkan dan memberi suatu feedback ataupun maklum balas yang serta-merta yang membantu mereka untuk membetulkan pergerakan. Pada Sukan C ni bagaimana agaknya tugas ASN Tugas dan mereka adalah untuk membuat video dan di dalam latihan di sini dan sentiasa memberi feedback yang sama supaya mereka dapat adjust. Lebih-lebih lagi dalam sukan seperti kata. Ya. Sebab mereka pun tak nampak diri mereka sendiri. Sebab mereka tak boleh seperti melihat diri mereka dalam cermin. Tapi cermin is reverse. Reverse. Betul, ya. Tetapi kalau video dia nampak betul-betul kanan tu kanan, kiri tu kiri. ya. Kalau kita tengok cermin, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Jadi itu akan mengganggu sikit kita Begitu punya. teknikal sekali. Itulah. Itu sebagai Sukan satu contoh. sebenarnya memerlukan kaedah itu yang membuktikan bahawa kejayaan para atlet Amerika Syarikat baik, Australia baik, Jerman baik yang tersohor di dunia That's the memerlukan sokongan. final 5%. Yang lain-lain itu kita tahu secara asas, dia punya conditioning, persediaan Tapi fizikal. 5% di akhir itu Ya. dibantu. Inilah dia. Psikologi lagi. Kita ada psikologi, Rebecca semalam ada kat sana. Dan mereka pergi sana tengok apa dia punya fokus dan sebagainya. Ada tension ke. Macam-macam lah. Sungguh menarik sebenarnya berbicara dengan Dr. Ramlan Aziz. Kerana walaupun baru di kalangan para atlet kita, di kalangan rakyat Malaysia, tetapi sains sukan sebenarnya adalah elemen yang membawa Amerika Syarikat, Jerman, Australia begitu tersohor dalam bidang sukan. Kita mungkin baru merangkak. Apapun kita akan melaksanakannya. Mudahan satu hari nanti kita akan sama taraf dengan mereka. Tapi Bol, Terima kasih dia jawab. akhir katalah ya. Saya kata tadi 15 tahun ke belakang kan. Tapi we are catching up. Yes. We are catching up. Itu yang penting. Jadi soal dia bukan berapa banyak pingat emas yang kita boleh dapat. Soalnya berapa performance outcomes yang kita boleh dapat
yang mungkin dapat gold medal ataupun apa-apa yang kita boleh dapat Itu ukuran kemudian. Tapi untuk menjadikan daripada keseluruhan perkhidmatan yang kita beri. Terima InsyaAllah. kasih diucapkan kepada Dato' Dr. Ramlan Aziz. Dan kita akhiri pertemuan untuk pagi ini. Jangan lupa sesi sebelah petang nanti pada pukul 3 petang waktu di tanah air, pukul 2 waktu di Thailand ini. Kita jumpa lagi Sukan Si yang semakin hebat, semakin menghampiri kemuncaknya. Persoalannya, mampukah Malaysia mengatasi pencapaian di Manila? Jumpa lagi. Assalamualaikum. Majulah sukan.